InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita dapat berkumpul pada pagi ini, yang salah satu daripada hari yang barakah, hari Jumaat, untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kita berkenaan perkara yang penting, insya-Allah, di dalam tarbiyah, di dalam kita mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu proses untuk kita meningkatkan lagi basirah mata hati, yang mana mata hati itu merupakan kunci untuk kita mengenali Dajjal, mengenali perancangan Dajjal, mengenali tipu daya Dajjal, mengenali tipu daya musuh. Jadi kita perlu mempunyai mata hati yang hidup, insya-Allah. Kita dah bincang panjang dalam beberapa siri. Inilah perkara yang digambarkan sebagai kekuatan seorang yang beriman. Sebelum itu, mari sama-sama kita memperbaharui, mentajdidkan iman kita dengan kita membaca syahadah, kalimah syahadah. InsyaAllah kita memperbaharui kalimah syahadah, kerana syahadah ini merupakan amalan paling utama orang-orang yang berada di akhir zaman. Itu kita menghidupkan kalimah syahadah kita sentiasa dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Kerana tujuan utama Dajjal ni ialah nak menyesatkan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita minta pada Allah, ya Allah, ya Allah, perbaikilah diri kita ini, dosa kita, kelemahan kita, keaiban kita, kelalaian kita, segala perkara yang mensyirikkan kepadamu. Kita minta pada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dengan Islam dan perjuangan Islam sebagai perkara yang paling utama dalam hidup kita. Dan ya Allah, matikanlah kami dengan kalimah syahadah, matikanlah kami dengan perjuangan Islam, insya-Allah. Ya tuan-tuan, berhormat Allah, pada hari ini kita akan menyambung apa yang kita bincangkan pada masa-masa sebelum ini, yang bagaimana kita telah pun menggambarkan bagaimana pentingnya kita untuk menghidupkan mata hati, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam suratul Imran ayat 13, iaitu berkenaan dengan tanda-tanda bagi pertemuan di antara mereka yang berjuang di atas jalan Allah dengan mereka yang kafir, yang kufur, dan mereka yang berjuang pada jalan Allah ini, mereka diberikan pertolongan. Allah memberikan kekuatan sehingga tampak kegerunan kepada orang-orang kafir itu, dan kemudian Allah memberikan pertolongan untuk mencapai kemenangan. Dan di akhir ayat itu Allah gambarkan apa? Allah gambarkan bagaimana mereka itulah orang yang mempunyai mata hati, mata hati. Dan mata hati inilah yang merupakan kunci kepada proses tarbiyah, kunci kepada perjalanan kita untuk mendekati Allah. Maknanya, kalaulah basirah kita ni mati, basirah kita ni sakit, ataupun mati, ataupun rosak, maka kita tidak akan dapat berjalan dengan betul. Maka kita ni sama aja. Hari ni ramai orang ada ilmu sampai PhD dalam bahagian Islam, bahagian hadis, bahagian usuluddin dan sebagainya.
Tetapi apabila mereka hanya mengikuti sistem yang ada di universiti pada hari ini tanpa mengikuti proses tarbiyah yang betul, maka mereka ada ilmu tetapi mereka tidak ada basirah. Bila tidak ada basirah ini, atau kurang basirah ataupun tertutup basirahnya, maka ilmu yang ada itu tidak akan membawa kepada kekuatan yang membimbing dia untuk menampak tipu jaya Dajjal. Sebab tu walaupun Allah jelas dalam Quran kata apa, jangan kamu menjadikan awliya kamu itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Jangan kamu menjadikan awliya kamu itu orang-orang yang kafir. Dan apa lagi, mereka itu musuh. Jadi walaupun jelas dalam banyak ayat yang kita dah bincangkanlah sebelum ini, menggambarkan kepada kita tentang hal demikian, dan mereka pun tahu, tetapi mereka masih bersama-sama dengan orang-orang yang memusuhi Islam, malahan menjadi sebagai rujukan dalam fatwa-fatwa dia. Jadi apabila melihat kepada perkara tersebut, maka sudah tentulah kita nampak bagian ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berilmu tetapi tidak ada basirah, mereka yang hanya beramal, beribadah tapi tak ada ilmu yang ada cahaya di dalam kehidupan mereka. Jadi ini yang kita nak kena rasa pentingnya kita untuk memahami bagaimana proses untuk menghidupkan mata hati kita. Kerana mata hati yang hidup itulah yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bergerak biiznillah. Jadi kita telah pun sampai ke peringkat kita membincangkan tentang 5 jenis basirah manusia, 5 jenis mata hati manusia, 2 yang buruk, 3 yang baik. Ini yang dihuraikan oleh ulama-ulama yang besar, Imam Al-Ghazali rahimallah, ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jalani rahimallah, ulama-ulama seperti Imam Ahmad Ibn Atta'illah, begitu juga Imam Syafi'i even pun ada mencerita tentang basirah juga. Jadi kita melihat dalam kitab-kitab mereka, kita kumpulkanlah perkataan-perkataan mereka, pengisian-pengisian mereka. Jadi kita pun dah bincang ada 5, kita baru sampaikan yang kedua. Yang pertama saya ulang balik bagaimana keadaan basirah manusia itu. Yang pertama disebut mautul basirah ataupun fasadatul basirah, iaitu mata hati yang mati ataupun mata hati yang rosak. Jadi mata hati yang mati dan rosak ni walaupun jelas ke depan dia kebenaran, macam zaman Nabi dulu, Rasulullah SAW membawa akhlak yang baik, dakwah yang terbaik, tarbiyah yang terbaik, penerangan dengan wahyu Allah, dengan bantuan Allah cara langsung, ada mukjizatnya, ada bagai-bagai bukti dan sahih yang kita kata tak boleh nak nafikan lah. Pun ada orang yang tidak boleh mengikutnya, Abu Jahal, Abu Lahab contohnya, tak ikut Nabi. Kenapa? Mautul basirah, mautul hati, mata hati dia mati, fasadatul basirah. Jadi inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang memusuhi Islam, yang dengki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malahan orang-orang yang kafir, yang memang ditutup penglihatan mereka, hati mereka, pendengaran mereka oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita melihat Allah menggambarkan mereka ini, innal ladzina kafaru, mereka lah orang yang menolak, yang menutup Islam, menutup kebenaran Allah. Dan sawa'un 'alaihim, maknanya kamu memberikan kepada apa-apa pun samanya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi peringatan kepada dia, kamu ingatkan dia, kamu beri amaran kepada dia, sama je. Sama je kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa mereka itu mempunyai hati yang mati. Yang orang macam ni jangan buang masa. Musuh Islam jangan buang masa. Kalau kita tahu dia musuh Islam, kita nampak buktinya sebagainya, jangan buang masa kita nak ajak dia kepada kebaikan. Yang ni peperangan. Sebab tu kalau dia seorang Zionis, seorang yang memang mengaku dan bersama dengan musuh Islam, kita tahu dia musuh Islam, yang ni tak payah dakwah pun tak apa. Hak ni kita tengok dia, bukan kata tak perlu sampaikan dakwah, boleh, tapi tak payah fokus lah. Tak payah fokus. Sebab orang kata sama je, kamu bagi peringatan atau kamu tak bagi peringatan, sama je, sawa'un 'alaihim. Jadi nak sebut sini, nombor 1 adalah mautul basirah. Jadi yang kedua kita gambarkan adalah masdudatul basirah, iaitu mereka yang ada basirah tetapi tertutup. Jadi basirah dia ada boleh nampak, tapi kadang nampak, kadang tak nampak. Basirah dia tertutup. Ini adalah di kalangan lil awamul muslimin, iaitu orang-orang yang biasa dalam Islam. Ini orang Islam lah, termasuk orang Islam ni, iaitu orang Islam yang mana
Mereka ini adalah iman, adalah Islamnya tu, tetapi kan apa yang ada dalam hati mereka itu ialah perkara-perkara munafik. Munafik ni apa? Contohnya dalam hatinya ada perasaan-perasaan, ada pegangan, ada prinsip yang lain, ghairal Islam yang dia nak. Contohnya dia nak dunia. Di Islam tapi hajat dunia. Hajat dunia. Sebab itulah saya menyuruh kepada tuan-tuan dalam PRN Melaka ni, sementara kita ada PRN Melaka ni, siapa yang nak memilih ni, tengoklah kalau orang tu ada sifat-sifat munafik ni, kita reserve dulu. Kita reserve dulu. Apa maksud munafik? Cakapnya menipu, bohong, janji khianat. Ni kita tengoklah. Kalau ada hal kita reserve dululah, contohnya kan. Ataupun mereka ada sesuatu yang mereka nak capai bukan keredaan Allah, tetapi kuasa, duit dan pengaruh. Ini 3 benda yang sentiasa kita lihat cuba didapatkan oleh manusia-manusia yang masdudatul basirah, yang tertutup dia punya pandangan mata hati. Orang ini beriman, tetapi mata hati mereka tertutup. Jadi ada juga iman mungkin, tapi hati tertutup. Jadi orang yang begini ni, walaupun dia kata dia nak buat baik dan sebagainya, tapi kan mata hati yang rosak tu, jadi dia tak dapat rasa. Mungkin dia sebut alhamdulillah, terima kasihlah tuan-tuan datang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, dia sebut macam-macam lah, subhanallah, macam-macam sebut. Tapi dia akan sebut di lidah saja. Ni kat lidah, hati tak masuk. Jadi sebab tu kita kena tengok, perhati. Antara apa yang ni, kita tengok dia jaga sembahyang tak? Minima nak lantik pemimpin ni, tengok dia jaga sembahyang tak? Kalau dia tak jaga sembahyang, tak payah pilih lah, walaupun calon bebas, walaupun calon gagasan. Ni saya cakap terang-terang, walaupun calon gagasan, gagasan bebas piagam rakyat, kalau tak sembahyang, tak payah pilih. Kalau sembahyang kena perhatikanlah. Baik, jangan sebut kat sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menutup seseorang itu adalah sebab apa? Kenapa kita hari ini, contoh kita kan, kita tak nampak apa-apa, tak nampak panduan, tak dapat ni. Buat sembahyang hajat banyak kali, buat sembahyang istikharah banyak kali, tak gelap, tak nampak apa-apa, tak ada mimpi, tak ada ilham, tak ada petunjuk, tak ada apa. Hati pun tak rasa apa-apa, maknanya basirah kita tertutup. Basirah kita tu. Macam mana nak buat? Ni ada penyakit hati. Kita kena muhasabah. Antara sebab kepada ni adalah penyakit hati. Apa maksud penyakit hati ni? Penyakit hati ni benda-benda yang mengganggu kita. Contohnya dengki. Kita dengki. Marah kat orang, kita dengki kat dia. Marah kat orang, dendam kat dia. Dendam tu penyakit hati. Hubbud dunia, penyakit hati. Hubbud riasah. Ini orang politik. Kita kena tengok. Hubbud riasah. Memang dia sayang dengan kuasa, kepimpinan. Dia sayang kepimpinan. Itu penyakit hati. Penyakit hati tu jangan main-main. Sebab tu orang politik ni susah nak tinggalkan hubbud riasah, walaupun dia orang yang beriman, nampak beriman, tapi hati dia cenderung. Ni Allah tutup hati dia. Jadi Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn At-Ta'il al-Iskandari dalam kitabnya, saya hari ni saya nak tengok sikit apa yang disebut oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Hikam. Dia telah menggambarkan kepada kita tentang perkara ini. Syu'a'ul basiratin yushhidu qurbatun mink, wa 'ainul basiratin yushhiduka 'adamak liwujudih, wa haqqul basirah yushhidu wujudahu la 'adamaka wa la wujudak. Ini kata-kata dia dalam hikam ni. Sebenarnya kita baru di peringkat 2, basirah yang kedua ni. Golongan yang kedua ni orang Islam tapi tertutup mata hatinya. Saya nak petik apa yang disebut ni. Sebenarnya ada satu file yang saya nak kena buka ni, nak kena baca dia. Kejap. Apa yang digambarkan oleh Imam Ahmad ini, bagaimana yang dikatakan di sini ke? Bagaimana yang digambarkan kat sini, kat tempat tadi, iaitu berkenaan sinar cahaya. Sinar cahaya mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu. Jadi apabila telah mula ada cahaya hati, nurul qalb disebutnya, semalam kita sebut nurul qalb itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nurul qalb itu, maka yang pertama sekali ialah kita rasa Allah dekat dengan kita. Kita rasa Allah memerhatikan kita,
Kita rasa Allah SWT Maha berkuasa, tengok pokok, kita melihat kekuasaan Allah, tengok qada dan qadar, kita melihat kebijaksanaan Allah, tengok rezeki, kita nampak daripada Allah kan, yang Maha memberi rezeki macam-macam. Jadi kan, mula-mula sekali syu'aul basirah, pembukaan hati, mata hati itu ada cahaya. Bila dibuka, diberikan cahaya, memang hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yushhiduka qarbahu mink, maka dia akan menyaksikan maknanya dia boleh nampak lah, menyaksikan apa dia, iaitu qurbahu mink, dekatnya dia dengan Allah, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mata hati ni, sebab tu kita tengok, kita dah bincang dah pada siri yang pertama berbincang tentang tajuk ni kan, kita kata apa, terbukanya mata hati. Maknanya sekarang ni kita bincang pasal mata hati yang tertutup kan. Jadi macam mana kita nak tengok hati kita terbuka? Terbukanya mata hati itu memperlihatkan kamu akan hampirnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Jadi maknanya yang pertama sekali kita dapat melihat, menyaksikan bahawa Allah dekat dengan kita dan kita rasa kita hamba. Itu nombor satu. Jadi kalau hari ini kita rasa Allah dekat dengan kita, tengok suatu kita boleh hubungkan dengan kuasaan Allah, tengok satu kita boleh hubungkan sifat Allah, af'al Allah, nama-nama Allah, kita boleh hubungkan tu, kita rasa bersama Allah, kita rasa kehebatan Allah, kita rasa kesempurnaan Allah kan, dan kita rasa kita hamba Allah. Kita rasa kita hamba Allah. Hamba Allah ini adalah peringkat pertama, mata hati itu dibuka. Jadi orang yang macam ni sebenarnya dia dah ada karamah dah. Dia dah ada satu kemuliaan, dia dah ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan. Tapi kita hari ni belum lagi apa-apa kan. Kadang ingat Allah, kadang tak ingat Allah kan. Ada satu soalan ni orang tanya kita, macam mana ustaz? Dia kata, saya ni kadang-kadang boleh berzikir banyak, kadang-kadang saya boleh berzikir sikit, kadang-kadang saya tak zikir langsung. Macam mana? Tak istiqamah. Dalam mengingati Allah ni tak istiqamah. Macam mana kata dia? Jadi ini maknanya hati kita tu, mata hati kita tu baru disentuh, belum buka lagi lah. Yang buka ni maknanya dia akan dapat memerhatikan, merasakan kan keterikatan dengan wajibul wujud Allah. Allah ni ada, Allah ni ada. Itu adalah peringkat pertama, basirah tu dibuka. Maka dia akan melihatkan sesuatu, menyaksikan sesuatu bahawa Allah itu hampir kepada dia. Dan Allah tu hampir kepada dia. Bukan hanya sekadar dia tahu, tapi dia rasa Allah hampir pada dia. Jadi kalau kita tak rasa Allah dekat kita, kita rasa macam kita seorang-seorang, kita masuk dalam bilik gelap, kita rasa kita seorang, tak rasa Allah bersama. Contoh kan, kita jalan-jalan pergi ke tepi jalan, minyak habis ataupun kereta rosak tiba-tiba, kemudian kita rasa kita tepi kubur, rasa ada pocong nampak tengok kita, rasa ada gondor rubah tengok kita, rasa kan toyol tengok kita, rasa hantu raya tengok. Maklumlah selalu tengok cerita-cerita Melayu, cerita hantu ni kan, bila kita duduk ni macam suasana dalam cerita sekian-sekian, saya pun tak tahu cerita apa kan. Jadi kan, tengok kan, kita rasa macam-macam, macam ada orang perhati kita lah, macam ada sesuatu lah, itu pokok bergerak lah kan. Kita boleh rasa lain, tapi Allah bersama kita tak rasa. Itu maknanya basirah kita masdudah. Maknanya basirah kita tertutup. Belum lagi kita dapat tengok Allah. Ataupun kita baca zikir pada Allah, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kita ingat nasi kat depan tu kan, lamanya imam ni la ilaha illallah, dia terlebih, patutnya 33 jadi 100, dia tersilap kira kan, dia tertidur tengok la ilaha illallah, imam penat sangat, maklumlah tahajud panjang kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tertidur, imam tertidur. Hak lain juga, imam tidur, kita dah lebih 100 ni la ilaha illallah ni kan. Perut aku dah lapar. Dia la ilaha illallah, dia ingat perut lapar. La ilaha illallah yang tengok nasi. Sedap ni. Kejut imam tu. Dah 100 kali dah lebih ni. Imam tertidur pula kan. Jadi yang dia ingat, yang nampak, dia tak rasa Allah bersama dia. Tak malu pada Allah. Sebut la ilaha illallah tapi mensyirikkan Allah, tak malu. Ini masdudatul basirah. Maknanya hati dia tertutup walaupun dia duk sebut berzikir pada Allah. Sebab tanda hati itu dibuka, cahaya itu, kata Imam Ahmad Ibn Atta'illah, dia kata apa, syu'aul basirah, maknanya terbukanya. Buka ni maknanya bukan buka habis ni, terbuka sedikit lah. Sinar cahaya itu, basirah itu, apabila kamu mula merasai kamu dekat dengan Allah.
Bila kita rasa kita dekat Allah, itu dah terbuka dah. Jadi bila kita tambah lagi sampai peringkat kita rasa sayang kat dia, kita rasa menghormati dan sebagainya. Dan mata hati itu sendiri, wa'inul basirah, dan mata hati itu sendiri, kan, yushuhiduka adamaka liwujudih. Dan sehingga peringkat yang kedua, kata Imam Ahmad ini, kan, apabila mata hati dah terbuka, ini kita sebut mata hati terbuka, macam mana cara nak buka, kita bincang lagi, kan. Bila mata hati itu terbuka, dia kata, apabila kamu merasakan ketiadaan dirimu, kamu tak ada, kita tak rasa kita lebih, kan, kita tak rasa kita ada, kan, kita rasa yang ada Allah je. Itu terbuka, ini makin besar. Bila kita makin kenal Allah, makin dekat Allah tadi, kan, kita nampak sesungguhnya semua yang ada ni adalah merupakan, kan, daripada Allah. Innalillahi. Kita pun rasa innalillahi. Kalau ada hantu pun yang ada kat situ, dekat belakang pokok, hantu dia menyorok, kan. Pernah tak hantu macam juga kita? Mana ada, tak pernah. Hantu pun takut. Bukan hantu, jin. Nabi gambarkan dalam hadisnya, tidak ada hantu. Hantu ni tak ada, yang ada hanyalah tukang sihir jin. Nabi kata apa? Tukang sihir jin ada, hantu tak ada. Jin je, dia menyamar jadi pontianak lah sebagainya. Aku pontianak, aku gondoro, aku hantu raya dan sebagainya, kan. Jadi kita pun tengok cerita, lagi kita takut. Yang bagi cerita, yang buat cerita, bagi ilham dia, yang buat cerita tu semua hantu, cinta berjin semua. Nak suruh kita takut, kan? Jadi kita lihat hari ni, kan, apabila mata hati kita mula terbuka, maka kata Imam Ahmad tadi, dia kata, maka akan ada penyaksian. Kita akan menyaksikan mata hati, ainul basirah, mata hati kita itu akan menyaksikan ketiadaan kita ni tak ada apa-apa lah begitu, dan kita tak ada di samping kewujudan Allah. Jadi sampai satu peringkat. Jadi nak sampai peringkat ni peringkat nombor 1 tu tak lepas lagi. Apa peringkat nombor 1 tadi? Kita nak rasa Allah bersama kita. Macam kita bincang semalam, kan. Mula-mula kita nak rasa syu'ur wujudan Allah. Allah ada. Tengok benda-benda, kita melihat ni perbuatan Allah, kan. Adanya air, contohnya, adanya rezeki, ini rezeki Allah. Kita rasa dulu. Kita rasa tahu. Bukan kita tahu. Ini kalau tanya siapa ni, Allah punya. Dan tak, kita rasa ini Allah bagi. Kita rasa makan tu, bismillah, mula dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita makan. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Itu perasaan tu. Dia makan pun tak kelang kabut, kan, tak tergesa-gesa. Kenapa tak makan tergesa-gesa? Makan depan Allah, malu. Allah melihat, malu. Hanya hati yang telah dibuka dengan cahaya tadi. Dia merasai, dia berhadapan dengan Allah, bertawajuh kepada Allah. Dia rasa Allah bersama dia, kan, ma'ayatullah, kan. Dia rasa Allah SWT yang maha berkuasa. Allah lah yang menjadikan, memberikan. Jadi ini basirah yang pertama kita bincang kemarin, bagaimana di sinilah wujudnya. Jadi masdudah tu, orang yang tertutup tak rasa ni, tak rasa. Dia duduk zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia duduk berzikir, subhanallah, walhamdulillah. Yang dapat lagu je, kan. Kalau orang tu baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang tu baca tu, kan. Itu apalah ustaz ni baca tak ada lagu-lagu, kan. Tak syok, tak sedap, kan. Tak sedap. Nampak sedap tak sedap. Jadi patutnya ustaz ni baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sepatutnya baca macam tu ustaz ni. Dia baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak sedap. Yang dia nampak zikir itu lagu. Ini orang awam. Orang awam yang tertutup matanya. Lil awamul muslimin. Kita jangan nak kata orang. Saya cakap ni sebab kita nak tengok diri kita ni, muhasabah diri kita. Macam mana kita nampak Dajjal? Macam mana kita nampak tipu dari Dajjal? Great reset lah. Ni semua konspirasi lah. Dia cakap je konspirasi, dia tak tahu pun benda tu betul pun konspirasi. Pakatan jahat. Ada viral terbaru video saya dapat pagi semalam saya dapat, kan. Anonymous daripada Indonesia menggambarkan oleh kerana pihak global akan menyerang kita, great reset lah sebagainya,
dengan cyber attack lah, untuk tukar kepada keuangan menjadi digital currency, semua nak kontrol semualah, kita dengar semua. Maka dia kata kami akan menyerang pihak global. Dia kata gitulah kan. Iaitu kami akan buat cyber attack, semua internet takkan ada, semua bank akan, tuan-tuan kena keluarkan duit semua, dia kata macam itulah. Ni pengumuman dikeluarkan oleh Anonymous Indonesia. Jadi saya pun orang hantar kat saya lah, cuba komen sikit. Dia minta ustaz komen sikit, dia kata. Saya kata dia nak buat cyber attack. Dia nak buat cyber attack. Sekarang ni orang yang menentang dia buat cyber attack. Jadi kita ni kena 2 kali attack. Yang pertama global attack kita, memang Dajjal nak buat. Yang kedua, orang yang dikatakan bersama kita nak attack kita juga, nak menyusahkan kita lah maknanya kan. Patutnya dia lawan ni, kalau orang tu nak buat ni, lawan apa yang ni kan. Tapi itu pandangan saya kan. Sebab dia attack pula sebenarnya FB ni kan. Jadi maknanya apa? Maknanya ada bercampur-campur kat situ. Kalau kita dari sudut pandangan, kena betul. Kalau tengok dari sudut mata hati, kita kena fikir sikit. Sebabnya kita memudahkan orang, bukan menyusahkan. Dan kemudian kita kena tolong, bukan kita kan adalah kan. Dan sebab tu sini kita lihat, apabila kita ada mata hati, Allah buka cahaya mata hati itu, maka Allah akan menampakkan kita lah sesuatu. Saya sebut semalam kan, mata hati bila cahaya itu datang, nombor 2 Allah akan bagi kan firasat mukmin. Kita bincanglah semalam firasat mukmin macam mana. Takutlah kamu dengan firasat mukmin, kata Nabi, kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. Jadi cahaya Allah ni kan. Jadi sebab tu kita sebut sini, orang yang tertutup mata hatinya, dia tidak akan menyaksikan kan tentang kehebatan Allah, kewujudan Allah, walaupun dia tahu. Jadi kemudian peringkat yang kedua ialah dia bukan sahaja melihat semua sekali, tetapi dia melihat semua sekali adalah datang daripada wajibul wujud, yang zat yang wajibul wujud, Allah yang mempunyai segala-galanya, yang berkuasa segala-galanya. Maka dia nampak semua ni bergantung pada dia. Maka dia pun melahirkan satu baru dia boleh menghayati lah. Apa dia nak hayati? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Maknanya dia mengakui semua ini, dia melihat apa yang ada, dia menyaksikan kan wahdatul syuhud. Ni kita kena tengok bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni kan kita rasa semua ni Allah belaka, aku pun Allah, dia kata aku pun Allah, macam itu. Salah kan, salah. Sebab kita kena bezakan al-khaliq ni apa? Pencipta. Dengan makhluk ni apa? Yang dicipta. Kita ni apa? Makhluk. Allah cipta kita. Kita ni real tak real? Real. Apa tak real pula? Kan? Kalau tak real, kita boleh tumbuk kan. Siapa? Kamu real tak real? Kita tak real. Ana Allah kan. Aku Allah. Tumbuk dia sekali. Sakit tak? Sakit. Kenapa kau tumbuk aku kan? Kalau engkau kata engkau Allah tak ada sakit. Engkau sakit macam apa? Engkau makhluk. Jadi ini wahdatul wujud. Dia adalah falsafah dia, perbincangan dia. Saya tak katalah benda tu salah. Dia ada perbincangannya. Perbincangan hanya orang yang memperdalamkan. Tapi saya sebut sini, bagi kita ni, kita lihat bahawa wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud ni, kita menyaksikan bahawa segalanya ini berasal daripada Allah yang wajibul wujud, al-hayyu al-qayyum. Allah yang maha hidup, yang maha berdiri, berkuasa. Jadi Allah yang jadikan. Maka kita pun boleh merasai bahawa kita ni pun Allah jadikan. Kita ni hamba Allah. Ini rezeki Allah. Maka kita pun bersyukur ke Allah. Kita pun bersabar bila Allah bagi balak. Sebab ini pun daripada Allah juga. Ini basirah, bila dibuka basirah. Kadang-kadang kita ada perasaan ni kan. Itu maknanya Allah dah buka lah. Allah dah bagi cahaya. Allah bagi satu ujian. Apa ujiannya? Allah bagi katakan meninggal orang yang kita sayang. Aksiden, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata menangis, keluar air mata, sedih. Tapi kita boleh sebut, ya Allah, aku redha, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Cuma Allah dah buka dah. Itu Allah bagi dah. Penyaksian tadi tu, kita nampak ini kurniaan Allah. Kita dah boleh sabar, kita dah boleh redha. Ini semua adalah merupakan penyaksian kita. Ini adalah daripada Allah. Qada dan qadar. Kita boleh tahu, kita boleh tahan sabar kita. Itu maknanya Allah dah bagi dah sedikit cahaya. Itu basirah kita dah boleh nampak dah. Jadi orang yang tak nampak, dia akan menangis, dia akan, kenapalah engkau ambil anak aku, ya Allah. Dia tahu Allah ambil. Kenapalah engkau ambil anak aku, ya Allah. Ambil lah aku, anak aku ni muda lagi, dia boleh pergi jauh lagi, boleh jadi lawyer, boleh jadi pemimpin, boleh jadi Perdana Menteri kan.
Ambillah aku dah tua. Ya Allah, kenapa kau ambil anak aku? Dia tahu Allah ambil anak dia, tapi Allah tak buka lagi, tak nampak lagi. Dia tak nampak lagi bagaimana anak dia pergi tu dengan qada qadar Allah. Dia tak boleh nak sabar. Bila tak boleh nak sabar, tak boleh nak redha, dia komen, dia kritik. Kenapa? Kerana basirah dia masih tertutup. Walaupun ilmu tahu ni Allah yang ambil, ilmu tahu Allah ambil, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tapi hati dia tak boleh terima. Kenapa? Basirah masih tertutup. Ini masdudatul basirah. Basirah yang masih tertutup. Jadi sehingga peringkat yang kedua ini digambarkan oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah ini, dikata wa ainul basira yushhiduka adamaka lil hujud. Maknanya lil hujud, maknanya dia rasakan semua ni adalah ciptaan Allah, dia tak ada. Maknanya kalau kita angkat sesuatu, buat sesuatu, bukan aku yang angkat, bukan aku yang buat, Allah yang angkat, Allah yang buat. Dia rasa tu fizikal dia yang buat, tapi hakikatnya Allah. Maksudnya basirahnya melihat hakikatnya Allah. Tidak bergerak sesuatu melainkan dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini boleh, hati dia boleh rasa. Sebab tu salah satu rahsia, saya buka rahsia sikit. Ini rahsia, salah satu rahsia daripada pemanah nombor 1 dunia. Nombor 1 dunia dekat Malaysia ni. Saya tak sebut nama lah. Nama sebut nama saya akan glamour pula dia. Dia dah glamour dah pun. Tak glamour lagi lah. Dia kata macam mana dia menang. Dia pemanah, dia berkuda, dia panah. Pop, menang. Pop, tepat. Antaranya, latihan dia ialah dia mengatakan bukan aku yang panah, Allah yang panah. Bukan aku yang panah, Allah yang panah. Jadi dia serah pada Allah. Dia minta ke Allah je lah. Ya Allah, aku nak memanah ni. Aku nak bertanding, nak memanah ni. Ya Allah, Engkau berikanlah aku kekuatan dan ketepatan. Jadi bila dia angkat tu sambil naik kuda. Saya pun tak pandai naik kuda macam mana. Tapi insya-Allah nanti kawan-kawan nak ajar saya naik kuda kan. Kuda, naik motor boleh lah. Naik kuda belum lagi. Jadi bila kuda tu agaknya goyang-goyang tu kan. Goyang-goyang itu, lepas tu kita panah. Dia panah bismillah kan. Niat hati dia, hakikat ni basirah. Hati dia bila tembak kan, bukan aku yang menembak, Allah menembak. Pop, tembak, sup, tepat kena. Menang dia. Menang pertandingan tu. Nombor 1 dunia antaranya lah. Ini contoh. Jadi basirah ni sebenarnya boleh dilatih. Tetapi dia bukan boleh latih macam itu je, dia kena ada juga proses-proses dia. Ada orang yang bagi sampai peringkat itu, sebab tu digambar sini peringkat dia yang kedua ni, basirah tu sampai peringkat dia merasakan semua tu. Allahus Samad. Allahus Samad ni maknanya apa? Maknanya segalanya bergantung pada Allah. Segalanya, maknanya bila kita dah merasai segala bergantung pada Allah, itu basirah kita dah dibuka. Allah bagi cahaya sikit buka. Kalau kita tak rasa dia, belum lagi. Berzikir 1 hari 1,000,000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun salawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita bacakan 100,000 kali 1 hari salawat contoh. Tapi kita bukannya makin dekat dengan Allah, makin kenal dengan Allah sekadar salawatnya. Tapi dapat kelebihan tak? Allah bagi kelebihan. Adalah kelebihannya, baca banyak-banyak kesian ya. Allah bagi upah sikit. Apa upah sikit? Contohnya, kalau baca qul huwallahu ahad, kamu bacalah 1 hari 500 kali. Selama berapa hari? Sama berapa puluh kali? 1 hari 500 kali ke 1000 kali ke? Bacalah. Apa upah dia? Kata tuang-tuang guru silat ni, upah dia kamu kebal. Baca ni kamu kebal. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca sampai 1000 kali, 1 hari 1000 kali. Bila baca tu, tiba-tiba tiba masa dia nak dites. Dia pun test, kebal tak? Kebal. Kena minyak api, minyak panas semua, tak ada panas. Kena cocok dengan pedang, dengan pipi, tak lut kan, kena tembak tak mati, peluru tak masuk pun, badan sakit lah juga, tapi peluru tak masuk kan. Kebal. Allah bagi, Allah boleh bagi kebal. Tapi kenal Allah tak? Belum tahu. Sebab dia bukannya nak mengenali basirah, nak menghidupkan basirah. Tarbiyah dia bukan nak menghidupkan mata hati, menghidupkan basirah. Tarbiyah dia untuk nak dapat kebal. Dapat kebal, Allah bagi kebal. Allah ni Maha Penyayang. Kau buat banyak-banyak benda tu, kemudian kau minta ke Allah, Allah bagi. Allah Maha Pengasih. Tapi Allah tak bagi, kenal dia. Kenapa? Niat dia masih nak dunia. Apa niat dunia? Nak kebal. Kebal tu dunia. Nak terbang. Aku nak pergilah dari sini ke Mekah 1 minit. Boleh tak? Boleh. Allah boleh bagi. Amalkan. Adalah amalan ni tuan-tuan guru bagi. Amalan-amalan tujuannya nak dapat daripada sini nak sembahyang kat Mekah.
sembahyang subuh di sini, sembahyang Mekah di Jumaat di Mekah. Sini sembahyang jarak-jarak tak mau, sembahyang apa-apa kat Mekah, mungkin sembahyang Mekah nak sembahyang Mekah. Baca pop ada kat Mekah, boleh sembahyang kat sana. Contoh dalam masjid terus, belakang imam lagi kan. Boleh tak Allah bagi? Boleh, amalan boleh. Tapi dapat kenal Allah tak dapat, sebab niat nak dapat dunia. Niat nak terbang ke sana walaupun nak sembahyang. Niatnya ialah niat tadi tu, tarbiyah tadi tu, niatnya ialah nak mengenal Allah, nak redha Allah. Boleh, tak boleh, tak apa. Boleh minta tak? Mintalah nak minta. Tapi niat mesti nak dapat redha Allah. Sebab itulah wa ainul basirah tadi, apabila telah sampai peringkat mata hati yang telah diberi cahaya sampai peringkat yang kedua, maka dia akan rasa sebenarnya segala-galanya ini adalah milik Allah, segalanya kuasa Allah, segala kepunyaan Allah. Habis kita apa? Tak payah usahalah. Kalau semua kuasa Allah, tak payah berusahalah. Itu Jabariyah. Semua qada Allah. Kalau Allah takdirkan aku ni buat begini, inilah Jabariyah. Apa Jabariyah ni? Kita tak ada kuasa, tak ada apa, Allah semua. Maka tunggu je lah. Maka datanglah seorang pencuri. Pencuri tu kata apa? Kenapa kamu mencuri? Ini Allah punya kuasa, Allah kehendak Allah, kuasa Allah, maka aku curilah. Ini bukan aku yang curi, Allah yang curi dia tu. Okey, tak apa, mesin tangan, potong tangan. Potong tangan. Kenapa potong tangan? Ini Allah suruh potong tangan. Kamu curi, Allah suruh potong tangan. Potonglah tangan. Nak curi lagi tak? Potong tangan sebelah lagi. Boleh. Berzina? Boleh. Rejam. Siapa berzina? Rejam. Dia kata aku ni kena ni perbuatan Allah. Bukan. Perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat yang kita nak rasa semua itu berlaku biiznillah. Semua berlaku dengan izin Allah. Semua berlaku dengan kekuatan, kudrah, iradah yang ada pada Allah. Allah izin kita. Allah bagi kita buat sesuatu yang kita nak buat tadi. Hakikat dia begitu. Tetapi fizikal ni, syariatnya yang kita nampak itulah. Kalau dia dah berzina, rejamlah. Matilah dia. Kalau dia mencuri, potong tangan lah dia, contohnya. Jadi kita nak faham. Sekarang kita menyatakan, kita berbincang tentang basirah. Jadi Nabi kata Imam Ahmad, wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamak wala wujudak. Wa ainul basirah wa haqqul basirah. Haqqul basirah ni ialah hakikat kebenaran, haqqul yaqin. Kebenaran yang ada itu ialah mata hati itu akan menyaksikan, memperlihatkan kepada kamu hanya Allah yang wujud, dan tidak terlihat oleh kita diri yang lain, tidak terlihat oleh diri kita pun tak wujud. Lebih kurang itu hakikat. Maknanya kita punya rasa hati itu, maknanya kuasa sepenuhnya total pada Allah. Maka kita ni apa yang wujud ni? Kita makhluk kan? Makhluk apa? Makhluk ni hanya nak ubudiyah ke Allah aja. Maka jadilah kita beribadah kepada Allah sepenuhnya. Ubudiyah lillahi wahdah. Barulah timbul perkataan ubudiyah lillahi wahdah. Baru kita boleh beribadah kepada Allah sepenuhnya. Sebab kita boleh berzikir ni pun Allah izin. Kita bersyukur ke Allah, terima kasih ya Allah sebagainya, kita berzikir. Maka kita tak berbangga dengan zikir kita. Kita tahu ini kehendak Allah. Ini adalah merupakan apa kita panggil tadi, kudrat Allah, kuasa Allah, dan sebagainya. Dan kita berzikir, kita tak bangga sebab Allah bagi kat kita, kita terima. Kita syukur Allah pilih kita dapat menjadi orang yang soleh. Jadi sebab itulah kita di sini, apabila seseorang itu ditutup akan mata hatinya, maka dia tidak akan nampak sinaran cahaya basirah itu, tidak akan ada dalam hatinya, menyebabkan dia tidak boleh menyaksikan perbuatan Allah. Mula-mula peringkat menyaksikan perbuatan Allah. Ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini kuasa Allah, ini kehebatan Allah, ini keagungan Allah, ini kebijaksanaan Allah. Dia tidak melihat sifat-sifat Allah, tidak boleh melihat nama, asma-asma Allah dan zat Allah. Jadi sinilah kita lihat pentingnya untuk kita yang ingin berada di atas jalan tarbiyah, jalan suluk, jalan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah itu. Dalam perjalanan itu kita ada tingkatan-tingkatan dalam basirah kita ini yang perlu kita proses. Dan setiap apa tingkatan itu, kekuatannya bila Allah menganugerahkan kita nurul qalb. Nurul qalb ni cahaya hati. Sebab itulah kita lihat di sini dalam perjalanan kita itu akan ada cahaya hati yang akan masuk ke dalam jiwa kita. Yang pertama dalam apa yang disebut oleh Imam Ahmad tadi, syu'aul basirah, iaitu cahaya akal. Cahaya akal. Cahaya akal ni maknanya apa? Ilmu.
Cahaya akal ni maknanya ilmu. Ilmu yang ada yang kita tahu. Contohnya kita kata ini adalah pokok ni ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Maka kita boleh cakap pokok ni ada sekian, kita kaitkan dengan nama Allah, perbuatan Allah, sifat Allah tadi. Itu nama disebut sebagai cahaya akal. Permulaannya cahaya akal. Jadi yang mula-mula sekali prosesnya adalah bagaimana nak menghidupkan al-wa'yun as-sah, kesedaran yang benar itu ialah melalui kita menghidupkan akal kita boleh berfikir kita menghubungkan dengan al-ghaib, menghubungkan dengan Allah. Maknanya prosesnya ialah nak buka ni kita kena proses supaya akal kita boleh berfikir, dan fikiran tu mesti kita hubungkan dengan yang ghaib tadi. Yang ghaib tu apa? Allah al-ghaib, kan? Allah yang maha ghaib. Dan di sinilah peringkat yang pertama sehingga timbullah satu perasaan al-iman, disebut yakin, disebut ilmu yakin. Yang ini ilmu yakin. Ilmu yakin ni maknanya apa? Dia peringkat, dia boleh berfikir, dia boleh menghubungkan, macam mana kata Syahid Said Qutb rahimahullah dalam kitab dia Fi Zilal Quran, apabila dia mentafsirkan qul huwallahu ahad Allahus samad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Esa ni maknanya kan, esa ni sampai peringkat kita tidak dah deviatekan pemikiran kita kepada yang lain daripada Allah. Ini hakikat iman tadi. Hakikat iman. Jadi kita bukan hanya melihat yang fizikal, kita melihat kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, kan, kita kata kebijaksanaan Allah yang ada di sebalik makhluk yang fizikal tadi. Ini Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Inilah digambarkan dalam kaedah ilmu hikmah ini disebut wahdatus syuhud. Secara umum saya buat secara ringkas ni. Wahdatus syuhud maknanya penyaksian yang diesakan, satu kesatuan dalam penyaksian. Maknanya kita boleh melihat apa pun di depan kita, kita hubungkan dengan kekuasaan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, zat Allah. Kita hubungkan perbuatan tadi. Sebab tu man qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Bukan kita cakap Allah ni esa, Allah ni esa, tapi hati pun nak kena rasa Allah ni esa. Basirah tadi, akal pun nak berfikir bahawa segala ini juga merupakan datang daripada Allah. Maka kita dah tak takut dah dengan makhluk, sebab kita tahu hak ni datang daripada Allah. Ini disebut ilmu, dipanggil ilmu yakin. Yang pertama ni ilmu yakin. Jadi kita yakin dengan ilmu tadi, kita pun tengok, kita perhati, kan, dan kita hubungkan dengan Allah. Ini kekuatan ni tuan-tuan dan puan. Hari ini kita terputus dengan Allah, sebab tu kita lemah. Ini basirah dia. Dan daripada sinilah maka Allahus samad, qul huwallahu ahad Allahus samad. Kan, Allahus samad ni apa? Allah lah tempat pergantungan segalanya. Kita tak boleh hidup melainkan kita ni dihidupkan oleh Allah. Jadi sebab tu bila kita nak cakap saya hidup, kita tak cakap dah saya hidup. Orang yang ada basirah ni, dia akan cakap saya dihidupkan. Saya pandai, dia tak cakap dah saya pandai, dia tak mengaku dah saya pandai. Saya diberikan kepandaian. Aku kaya. Jadi kalau orang tak ada basirah, aku kaya, ni rumah aku punya, kereta aku punya, anak aku punya, semua aku punya. Tak, kata aku diberikan oleh Allah. Ni rumah ni Allah beri pada aku. Ni basirah dia, ni hakikat dia. Tapi dia kena jagalah rumah tu amanah Allah bagi, kena jagalah. Dalam title dia, kalau kita lawyer law legal, dalam title ni tulis nama kita. Rumah ini dimiliki, permis ini dimiliki oleh seorang-seorang, kan, nama kita. Tapi basirah tadi dia melihat rumah ni hakikatnya Allah yang bagi. Ini wahdatul syuhud, penyaksian bagaimana segala-gala yang ni adalah merupakan asal daripada Allah SWT. Allah yang menjadikan, Allah yang memberi. Ini basirah mula terbuka. Bila kita dah boleh peringkat ini, kita mula terbuka. Ini peringkat dipanggil syuhul al-basirah, yang disebut oleh Imam Ahmad tadi. Maka di peringkat ini kita mula merasa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah sampai kita kata kita melihat ni dengan mata kita ni, matanya Allah bagi bukan saja bagi mata, Allah bagi kita satu kekuatan melihat dengan kuasa Allah. Kita rasa macam itu. Mendengar dengan kuasa Allah.
bercakap dengan kuasa Allah. Ini basirah terbuka. Ini peringkat pertama. Kita guna ilmu kita berfikir-fikir, nampak. Tapi kita kena latih. Sebab tu latihan macam mana? Basirah ni kat mana latihan dia? Yang saya dah sebut dah semalam, antaranya kita akan dalamkan lagi nanti. Antaranya zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Ibn Katsir rahimahullah radhiyallahu anhu? Kata apa? Abdullah Ibn Katsir radhiyallahu anhu kata apa? Bila kamu menyebut la ilaha illallah, bukan lagi setakat tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetapi tidak ada kemuliaan yang ada depan mata kita ni, kemuliaan melainkan Allah yang muliakan. Tidak ada kehinaan depan kita ni. Ada orang yang buat maksiat, dihina walaupun dia kaya, dia hebat, artis terkenal, tapi dia buat maksiat, tidak ada yang menghina dia. Maksudnya Allah hina dia dengan maksiat, melainkan Allah. Tengok makanan, tidak ada yang memberi makanan melainkan Allah. Pokok, tidak ada yang menjadikan pokok melainkan Allah. Ini basirah tu mula terkeluar. Jadi disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dia dah sebut la ilaha illallah, hati pun sebut. Kemudian hati rasa tidak ada yang berlaku. Contohnya tiba-tiba aksiden, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang bagi aksiden ni melainkan Allah. Dia menyamai kalimah apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini semua latihan dia. Tetapi untuk kita memahami akan hakikat tadi, maka cahaya yang pertama itu ialah syu'al basirah. Allah membuka basirah kita dengan cahaya, iaitu digambarkan dengan sebagai ilmu yakin. Kita melihat sesuatu, kita hubungkan, lihat sesuatu, hubungkan. Jadi orang yang macam ini ni, dia dah ada karamah di sini. Orang yang dah boleh sampai peringkat ni pun dah Allah sayang kat dia dah. Maknanya dia ada sesuatu yang Allah bagi kat dia dah. Selalunya macam Allah ni Maha Pemurah kan. Kita ni tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Doa pun tak mustajab. Cakap pun tak tepat kan, salah je kan. Kita lah kan, saya lah. Tuan-tuan mungkin ada, saya tak ada lah. Jadi sebut kat sini Allah dah mula sayang kat dia, dia membuka tadi. Jadi kita mula kenal Allah. Ini yang lebih penting. Kita semayang 1000 rakaat, pergi umrah 1000 kali, pergi haji 1000 kali, tiap-tiap tahun 1000 kali 1000 tahun kan, tak boleh lah kan. Haji beberapa kali, setahun sekali je kan. Umrah boleh lah kan. Nak sebut kat sini, kita pergi buat banyaklah ibadah, tapi kita tak kenal Allah. Tak kenal Allah. Maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada basirah tadi. Tidak ada mata hati. Mata hati tidak hidup. Mata hati tidak dibuka dengan cahaya Allah. Sembahyang banyak, sedekah, buat ni, buat tu, macam-macam. Ni saya jumpa dengan kawan-kawan kita. Dan kawan-kawan kita yang pertubuhan Melayu ni kan. Alhamdulillah. Saya nak sebut kat sini. Di kalangan mereka ada ramai yang bertaubat. Sebelum ni mungkin terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, melanggar undang-undang sebagainya lah. Jadi mereka bertaubat. Alhamdulillah bertaubat. Bekas penjenayah lebih baik daripada bekas ustaz. Dia ustaz terkenal hebat. Tiba-tiba dia jadi bekas ustaz. Penjenayah, dia berpaling. Lebih baik penjenayah tu buat jahat, tapi lepas tu bertaubat, akhir hayat dia dapat keampunan Allah. Itu lebih baik. Saya berjumpa dengan kawan-kawan lebih kurang macam ni lah. Dah banyak kali lah saya jumpa ni. Dia kata, abang, kata saya ni banyak buat salah, buat jahat. Ada brother tu ada macam brother lah. Nak sebut sini, saya sebut nama, saya tak sebut nama lah kan. Sebutlah buat apa, bunuh orang pun saya pernah. Dia kata bunuh orang pun saya pernah. Berzina jangan cakap lah. Minum jangan cakap lah kan. Kacau orang jangan cakap lah. Ugut orang jangan cakap lah. Itu memang buat lah. Tapi dia bertaubat. Lepas tu dia bertaubat. Dia bertaubat, macam mana lah saya ni nak buat ni, macam mana nak buat, macam mana nak baiki. Adakah peluang saya, orang macam saya ni boleh tak buat baik? Apa tak boleh pula? Bila dia dah mula rasa nak bertaubat, nak kembali kepada Allah, rasa, dan dia mula rasa bahawa dia lemah, dia hamba Allah yang Maha Hebat, itu basirah tu. Allah buka basirah tadi. Allah buka cahaya hati dia. Dia mula nampak, saya ni kenapa saya ni menyesal lah kan, sebelum ni saya tak ingat Allah langsung. Dia mula nak belajar semayang, mula nak belajar. Maknanya basirah, yang dibuka tu, basirah tu buka. Basirah tu terbuka. Basirah tu yang diberikan Allah cahaya tadi. Itulah hakikatnya. Bukan sebab ilmu dia, bukan sebab ada pergi kuliah Ustaz Nur Azman ke, pergi kuliah Ustaz Azhar Idrus ke, pergi kan, pergi tiba-tiba dia jawab macam itu. Tak. Mungkin ada peristiwa yang berlaku pada dia. Mungkin tak juga sebab kuliah. Mungkin juga dia pergi kuliah Ustaz Azhar Idrus, tiba-tiba menangis dia, taubat. Mungkin juga. Tapi kuliah Ustaz Azhar Idrus tadi tu yang memberikan dia menyesal, bertaubat, dia menyebabkan bertaubat tadi,
Sebagai sebab aja Allah nak bagi, tapi sebenarnya Allah bagi cahaya pada hati dia. Itulah basirah tadi, cahaya hati tadi, mata hati tadi. Dia buka cahaya, maka dia pun nampak kekuasaan Allah. Dia nampak kelemahan dia, kehinaan dia. Ya Allah, aku ni rupanya banyak buat salah. Ya Allah, aku rupanya masih lagi duduk di bawah pengaruh Dajjal, sistem Dajjal, arus perdana ni aku masih ikut dia. Fikiran aku ni masih begini-begini. Dia nampak, maka dia pun dia menyesal, menangis. Dia menyesal. Menyesal itu adalah cahaya yang Allah bagi kepada hati dia tadi. Dia mula nampak. Ini kan menyaksikan. Menyaksikan kewujudan Allah, dekat dengan Allah, menyaksikan kelemahan dia sebagai hamba. Ini peringkat pertama lah. Tapi kalau dia tidak proses, tidak meningkat, tidak terus dengan suasana, tidak ada guru yang mendidik dia, kita sebut semalam, dia terus buat aja sebagainya, lama-lama Allah, syaitan akan datang. Engkau tak ingat ke dulu engkau buat ni? Tiba jalan-jalan, tiba-tiba dia nampak perempuan-perempuan pelacur, pondan-pondan pelacur. Tiba-tiba syaitan bisik sentiasa, kau kenal lagi tu? Kau ingat lagi tu? Kita tengok. Oh, Mira. Bukan nama sebenar lah. Mira. Oh, Mira lah. Bukan dia tu girlfriend kau dulu ke? Engkau, dia perempuan kau ke dulu? Engkau sanggup bunuh orang sebab dia ke? Bukan dia ke best, seronok, zina dengan dia kan? Dia kata, berzina dengan dia, minum-minum. Pergilah. Dia berpijuk kan. Oh, Mira. Hati dia berdebar-debar. Teringat balik dia punya maksiat dia tu. Rawasib jahiliah, teringat balik. Jadi basirah tu dia Allah uji, bukan Allah tak uji, Allah akan uji. Duduk. Macam mana ni? Kan? Tiba-tiba Mira datang. Abang Mat ke tu? Mira daripada jauh. Abang Mat ke tu? Hai Abang Mat, dia kata. Lamanya tak jumpa Abang Mat. Ni tak ada mana, tidak ada kena-mena mana-mana Mat. Tak ada kena-mena mana Mat. Mat Sabu, bukan. Tak ada kena-mena mana Mat. Saya tak ada kena-mena. Saya cakap, Abang Mat ke tu? Mira sebut kan. Abang Mat ke? Dia kata, dia nak jawab kan, aku dah bertobat, tapi tak jawab kan. Apa tu, syaitan pun bisik dia, bisik kan. Engkau dakwahlah kat dia. Engkau ajak dia masuk Islam betul-betul. Kau ajaklah dia berpuasa macam kau puasa ni. Kau ajaklah semua. Syaitan pandai. Dia pandai. Dia pun kata, kau buatlah. Maka dia kata, tak jawab kan, Pak sombong. Dia kata, Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Mata tunduk. Apa khabar Mira? Mira pakai seksi kan? Apa khabar Mira? Alhamdulillah. Oh, Abang Mat nak jangan. Abang Mat batas semayang nanti. Abang Mat dah semayang, nak pergi semayang. Oh, Abang Mat dah semayang sekarang ke? Ya, dah semayang dah. Abang Mat dah tobat, dah tak buat apa-apa. Abang Mat alhamdulillah dah tobat semua, dah Abang Mat rasa seronok aje dengan tobat ni. Oh, ya ke? Oh, tengok, syukurlah kata dia. Alhamdulillah Abang Mat dah baik. Mira ni memang tak layak lah nak dengar Abang Mat. Dia reverse pula. Kenapa Mira? Mira ni orang kotor ni, semua laki-laki, semua sebagainya. Sampai Mira 10 tahun. Tak ada punya suara dah rendah sikit. Ni macam berlakon, macam drama minggu ni pula. Cakap. Akhirnya Abang Mat, tak apalah, mainlah Mira, kita bertaubat sama-sama. Boleh bertaubat sama. Boleh ke orang macam Mira boleh ke? Ustaz kata boleh, bunuh 1000 orang pun, tapi kalau bertaubat Allah ampunkan. Oh ya ke? Mira tak bunuh orang. Baik dia pun ajak. Okey. Tiba-tiba ajak tu kan, lepas tu tak lama-lama syaitan bisik dia. Ajaklah dia naik kereta sekali, ajak pergi rumah ustaz tu. Kan? Ustaz Nur Azman tu pergilah, dia kata. Mira nak pergi mana lepas ni? Mira tak ada apa, macam biasa. Mira tunggu pelanggan kat sini. Dalam Mira tinggalkanlah. Dia pun pergi. Mai ikut abang lah, kita jumpa Ustaz Nur Azman ni. Apa kita nak bertaubat, kita ucap kalimah syahadah. Maka Mira pun duduk sebelah dia berdua. Syaitan yang ketiga. Syaitan tadi tu kan, dia makin apa? Makin ramai. Ini peluang kita. Berkumpul, bukan yang ketiga, keempat, kelima, keliling semua yang syaitan datang. Dia pun bisik-bisik. Kau tengoklah dia. Takkanlah engkau ni bersih sangat sampai tak boleh tengok dia. Tengoklah dia. Kan kau nak bawa dia baik, jadi baik. Mula-mula pandang dulu. Dia nak bawa kita ni, pandang. Ternampak aurat dia, ternampak apa sebagainya. Kan? Mula kata, Mira duduk di mana sekarang? Contoh nak berkenalan kan, nak tanya balik kan. Oh, Mira kat sekian. Contoh ini bukan nama sebenar, contohnya kali. Maka dia pun mula suka. Akhirnya pandangan maksiat, pandangan tu dia tak jaga. Pandangan maksiat, cahaya tu gelap pelan-pelan. Gelap. Kalau nasib baik, cahaya tu dah kuat,
kan, gelapnya sikit dia kelam, adalah rasa istighfar tadi, tapi tak sampai rumah Ustaz Azman tu, dah patut pergi tempat lain. Kalau cahayanya kuat, masih cerah lagi, ada basirah, ada hidayah Allah tadi, taufik tadi, sampai. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, waalaikumsalam. Oh, Mat, apa khabar Mat? Ni saya nak bawa kawan saya nak bertaubat. Astagfirullahalazim. Ustaz berkata, kenapa orang kau bawa pakai baju ni? Kan, dengan Ustaz kan tak taubat kan. Panggil pakai baju ni, elok sikit. Nak bertaubat kan elok sikit. Mula apa dia cerita sebenarnya, ada auratnya tertutup, ada suasananya kan. Jadi barulah terpihala. Tiba-tiba kan, tapi kalau kita terbuat pula maksiat, dah dapat basirah dah dapat dah, tiba-tiba terbuat pula maksiat, gelap cahaya sikit, terbuat lagi mendung cahaya, mendung, akhirnya putus. Sebab tu ada artis yang dikata dah berhijrah, lepas tu patah balik. Ada yang dah masuk Islam, keluar Islam pun ada. Kenapa? Allah bagi basirah. Macam kita, Allah bagi, bila kita beramal, Allah bagi cahaya, tiba-tiba malak semua dosa kita. Kemudian yang kedua digambarkan secara umumnya ialah ainul basirah tadi, iaitu cahaya ilmu yang boleh dirasai, iaitu menjadi keyakinan. Dan peringkat ketiga sebut hakul basirah ni ialah cahaya Allah yang menyebabkan kita mendapat hakul yakin. Sebenarnya saya dah cerita dah benda ni sebelum ni, ada tajuk sebab basirah ni, tapi tak apalah, kita ulang balik. Jadi semua cahaya-cahaya ni adalah bentuk-bentuk proses. Ni saya contoh tadi yang mula-mula tadi kan. Jadi semua bentuk proses. Jadi bila kita buat baik, buat soleh, Allah bagi cahaya, bagi cahaya. Buat jahat, dan dia bagi kegelapan, gelap. Lagi banyak maksiat, lagi banyak kegelapan dia. Macam itulah, itu rahsia kenapa kita ada istiqamah. Sebab kita masih sayang dengan maksiat kita. Kita masih sayang dengan dosa kita. Kita masih berkekalan dengan kelemahan kita. Kita masih bersama dengan sumber-sumber fitnah, lubang-lubang fitnah. Sebab tu dalam satu kaedah syarak kita saddun zari', kita tutup lubang-lubang fitnah. Jadi kita bersama lagi lubang-lubang fitnah ni. Jadi sebab itulah kita sebut sini syu'aul basirah ini ialah mata hati yang bersinar. Mata hati yang bersinar. Tetapi pada orang-orang awam, orang-orang yang tidak ikut tarbiyah lagi, dah ada dah benda ni Allah bagi kat kita. Dan orang-orang yang disebut sebagai orang yang mubtadi'in, iaitu orang yang pertama. Jadi bila Allah bagi cahaya tu, kita dah ada dah kesedaran itu, maka inilah permulaannya. Permulaannya mata hati itu. Jadi kita kena faham. Bila kita ada perasaan, contohnya mula mengingat Allah, tiba-tiba Allah bagi satu petunjuk kan. Tiba-tiba jalan-jalan tengok kan, dekat awan ada dekat langit ada awan tulis sama Allah kan. Pertama kali nampak Allah, jelas Allah. Itu apa dia tu? Allah sebenarnya nak memberikan kepada kita petunjuk. Allah sayang kat kita, maka kita nak kata astagfirullah. Maka kita pun renung dia, tengok dia, besarkan Allah, agungkan Allah. Itu maknanya cahaya tambah kan. Jadi seseorang yang menggunakan cahaya akalnya, cahaya akalnya ini sebutnya, maknanya kita mula berfikir tadi, akan terus merasakan adanya dirinya dan kedekatan dengan Allah. Orang yang pertama sekali, kita akan rasa kita ni ada, kita ni yang kuat lagi. Mesti kita rasa, tapi kita dah mula rasa Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita, dah mula rasa. Perasaan rasa ni tau, dia bukan tahu ni lain, ilmu lain, tak. Akal tu menyebabkan kita rasa. Maka ada pun orang yang syu'aul basirah ini, mata hatinya sudah ada cahaya. Disebut sebagai nurul aqli, iaitu cahaya akal. Dan permulaan kepada ilmu yakin. Permulaan kepada ilmu yakin maknanya ilmu yang akan menyebabkan hati gitu boleh merasai keyakinan, sayang kan. Jadi kita boleh tahu Allah ada. Allah kuat. Allah berkuasa. Kita boleh cakap cerita hujah semua, tapi tak sampai kat perasaan. Tapi bila kita boleh merasai yang itu, Allah kuat sebagainya, maka dia permulaan kepada ilmu yakin. Permulaan kepada ilmu yakin, iaitu peringkat yang kedua. Maka pada peringkat inilah maka dia akan merasakan, ataupun dia akan melihat, ataupun dia menyaksikan bahawa Allah itu dekat dengan dia. Jadi pertama sekali basirah itu, orang yang tertutup basirahnya, macam mana proses tadi, kita nak rasa Allah dekat dengan kita. Itu proses dia. Sebab tu kita kena zikir. Kenapa zikir? Zikir ni nak mengingati Allah kan? Kena banyak zikir. Bagi orang yang ingin membersihkan dirinya, zikir itu wajib. Bagi orang yang membersihkan dirinya, zikir itu wajib. Zikir ni wajib. Sebab
Sembahyang tu apa? Sembahyang pun zikir juga. Wa aqimis salata li zikri. Allah firman Quran, dirikan solat untuk mengingati aku, untuk berzikir. Mengingati aku lah, mengingati aku itu zikir. Jadi kalau kita sembahyang tidak berzikir, tidak ingat Allah, terputus dengan Allah, itu macam seolah-olahnya kita tak ada zikir lah. Rosak lah sembahyang kita tu. Jadi yang pertama sekali firman Allah SWT, contohnya Allah berfirman, wa iza sa'ala ka'ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya oleh hamba-hamba aku ni, hamba Allah ni lah, tentang aku, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila aku ditanya, bila engkau ditanya tentang oleh hamba aku tentang aku, maka katakan fa inni qarib, Allah dekat. Jadi merasai Allah dekat dengan kita itu adalah permulaan kepada basirah, permulaan kepada satu perasaan, satu ilmu yang menyebabkan akal kita itu sebenarnya diberikan cahaya oleh Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan, kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, kita buat berjihad, kita berdakwah, tolong orang, kita buat macam-macam kebaikan. Adakah kita rasa Allah dekat dengan kita? Kalau kita boleh rasa, ini rasa kan, bukan tahu. Tahu ni kita tahu Allah ada, Allah tahu, itu ilmu tak. Rasa Allah dekat. Jadi perasaan merasai Allah dekat dengan kita, merasai Allah memerhatikan kita, Ar-Raqib, Allah Ar-Razzaq memberi rezeki pada kita, rasa rezeki itu Allah bagi kat kita, rasa hati kita Allah bagi rezeki kat kita, kita rasa sayang ke Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kan? Rasa Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Kita rasa tengok sesuatu perkara, kan, ini peristiwa ni kita tak boleh lawan, tak boleh buat, ini sebab Allah ni Al-Qawi, Allah ni Al-Qahar, Allah ni Al-Jabbar. Kita rasa kekuatan Allah, keperkasaan Allah Al-Jabbar, Allah ni boleh mengalahkan. Kita rasa, maka merasai bahawa Allah dekat dengan apa yang berlaku kat kita tadi, dengan sifat-sifat dia, nama dia, af'al dia, perbuatan dan sebagainya, maka itulah permulaan kepada basirah. Permulaan kepada mata hati itu, dia mula buka, dia mula hidup. Jadi kalau kita terputus daripada itu, tak boleh nak rasa Allah dekat, maka sebenarnya basirah kita ni tertutup. Walaupun kita sembahyang, Allahu Akbar, baca sedap, Bismillahirrahmanirrahim, macam imam sana. Saya baca tak sedap, macam imam sana sedap. Jadi apabila kita baca, tapi kita terputus, yang kita ingat, aku nak ada meeting kejap lagi, meeting 5 minit, semayang 10 minit, 5 minit, aku kena cepat, Allah Akbar, Allah. Yang kita ingat meeting, bukan kita ingat Allah, bukan nak besarkan Allah. Maka itu maknanya tidak ada cahaya lah, tidak ada basirah lah. Tapi bila kita, kan, bila kita sembahyang Allahu Akbar, kita rasa Allah melihat kita, kita tunduk, kita rasa Allah Maha Agung, Maha baik, Maha besar, Maha hebat. Kita malu ke Allah, kita menghadap Allah, kita ada dosa, ya Allah, aku ada dosa, ya Allah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, dan kita baca bismillah, ya Allah, dengan nama Engkau yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca, mata kita tengok ke tempat sujud, kita baca, kan, segala puji pada Engkau ya Allah. Dalam hati kita, kan, hati kita rasa apa? Rasa lemah, rasa hina depan Kau, rasa hina depan dia, kan. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah sayang kat kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita rasa, ya Allah, aku pun sayang kat Engkau ya Allah, aku sayang, rasa sayang kat Allah, rasa sayang kat Allah, kan. Maliki Yaumiddin, kan, Allah penguasa Yaumuddin, hari-hari pembalasan. Ya Allah, aku rindu nak jumpa Engkau ya Allah, saya sayang kat Allah. Ya Allah, aku rindu nak jumpa Engkau ya Allah, aku rindu nak jumpa Engkau ya Allah. Ini basirah. Tapi kalau tidak ada yang ini, maknanya kita terputus. Ini kita kena tengok. Kita dah semayang banyak kali, kita dah puasa banyak kali, adakah kita merasai Allah dekat? Jadi, kan, sebab tu digambarkan Allah SWT firman-Nya, wa iza sa'alaka ibadi anni, kan, fa inni qarib. Bila hamba aku tanya kepada kau tentang aku ni apa, aku ni kat mana, ataupun tentang aku ni, maka katakanlah aku dekat. Allah kata aku dekat. Allah lebih dekat daripada urat leher kita ni. Maknanya Allah bukanlah bertempat. Jangan cakap Allah kat dalam pula. Ini kita dah menyamakan Allah dengan kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah ni tidak sama dengan apa yang ada di makhluk ni. Maksud dekat ni lah rasa dekat, bukan Allah dekat dengan dekat dalam badan kita ke apa. Tak, bukan. Allah tidak bertempat, kita bertempat. Kita ada GPS koordinat. Kamu kat mana sekarang? Saya kat lokasi sekian. Kita ada bertempat. Allah tak bertempat.
Allah tidak bermasa, tidak terikat dengan masa, tak terikat dengan tempat. Allah tidak terikat dengan apa-apa undang-undang dunia. Contoh apa undang-undang dunia? Kena makan, Allah tak perlu makan. Allah tak terikat macam kita terikat semua, sebab ini peraturan Allah buat pada kita. Jadi jangan pula kita rasa fizikal. Tak. Apa maksud dekat tu? Rasa kita dekat dengan Allah. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Kita rasa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Rasa Allah melihat kita. Rasa Allah mendengar bisikan kita. Rasa Allah bijaksana ke atas qada dan qadar. Kita rasa. Rasa tu maknanya dekat. Fa inni qarib, sungguh aku terdekat. Dekat ni perasaan hati. Itu paling kuat kita boleh nak mengenal Allah. Paling kuat mengenal Allah dengan hati, bukan dengan akal. Dengan akal tak sampai, takkan sampai. Jadi orang-orang yang biasa, yang tidak hidup dalam tarbiyah orang awam ni, dia tahu Allah dekat, dia percaya Allah dekat, tapi dia tak rasa Allah dekat. Kenapa dia tak rasa Allah dekat? Kerana dia dia masih lagi tidak ada cahaya tadi. Dia tidak ada cahaya tadi. Basirah dia tu tertutup, masdudatul basirah. Dia tak rasa, dia tahu Allah kat mana. Allah ada di mana-mana sahaja kita berasa semua Allah ada. Allah tidak bertempat dan sebagainya. Dia boleh hurai. Allah dekat dengan kita lebih daripada urat leher. Kita cakap macam tu, Allah dekat sangat. Tapi dia tak rasa, kita tak rasa. Kita rasa tak kita sedang diperhatikan oleh Allah? Allah tengah-tengah sedang melihat kita, memerhatikan kita. Kita rasa tak Allah sedang menguasai? Allah memelihara kita. Allah bagi kita hidup ni. Kita hidup sekarang ni setiap saat. Kita bukan hidup tau. Tuan-tuan, kita betulkan balik. Kita bukan hidup. Saya hidup ni sekarang, tak. Kita dihidupkan oleh Allah. Setiap saat Allah bagi kehidupan. Setiap detik, setiap lahzah. Lahzah ni lebih sikit, lebih pendek daripada detik ni. Maknanya kita nak rasa Allah yang menghidup. Aku ni dihidupkan. Aku ni diberikan kekayaan. Aku ni diberikan rezeki. Aku ni diberi oleh Allah. Nak rasa itu dekat. Dekat. Jadi bukan kata Allah dekat kita, Allah dalam badan kita dekat. Bukan, itu makhluk. Makhluk dia bertempat. Makhluk itu bermasa dan sebagainya. Tapi kita kita nak rasa sahaja, rasa. Maka orang awam, orang biasa, orang tak ada tarbiyah, tak ada dalam jalan nak mengenal Allah ni, dia buat, dia sembahyang apa, tapi Allah jauh dalam kehidupan dia, sebab dia tak merasai. Ada orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu sifat 20. Dia tahu, dia hafal sifat 20, tapi dia tak merasai pun salah satu pun daripada sifat-sifat 20 tadi. Wujud, qidam, baqa', kan, ilmu, sama', basar, kan. Jadi qudrah, iradah ni Allah punya sifat-sifat 20 ni dia baca. Kaunuhu muridan dan sebagainya. Dan sebab sini dia baca, dia tahu, tapi dia tidak rasa. Dia tahu, dia belajar, dia hafal. Orang-orang yang mata hatinya terbuka, bila basirah itu dibuka oleh Allah dengan cahaya tadi, sedikit sahaja, maka dia akan faham apa yang Allah firmankan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Allah buka sikit je mata hati dia tadi, maka dia boleh faham apa maksud ayat ni, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher dia. Kami lebih dekat, Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi orang yang dibuka cahaya baru rasa, ya Allah, dia nak buat jahat pun, dia nak melihat maksiat, mata melihat maksiat, malu dia. Mata yang Allah bagi nak melihat maksiat tu, dia tunduk. Astagfirullah, astagfirullah. Dia bukan berlakon, astagfirullah. Macam dalam cerita ustaz tu, cerita apa, munafik ke apa, kan, ustaz tu. Macam cerita pendakwah sesat ke apa dalam cerita-cerita, kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya kalau tengok cerita-cerita ni, tuan-tuan, kalau saya tengok cerita orang tu berlakon jadi ustaz, jadi ulama, jadi pendakwah, hati saya rasa apa? Tak tahulah, rasa panas lah. Rasa panas. Sebab bimbang dia membawa imej yang tak elok kepada Islam. Itu saya bimbang. Ada yang baik, alhamdulillah lah. Ada yang baik juga, berlakon baik, bagus juga. Tapi ada yang bawa imej entah apa-apa. Dia sebut pun, Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahu akbar. Dia kata, kan, tiba-tiba jin tu meletup. Allahu akbar. Yang orang nampak, dia tu yang letupkan jin. Dia yang letupkan jin.
Quran itulah yang mematikan jin. Sebenarnya jin tu, kalau betul jin memati tu, Allah Subhanahu Wa Taala yang memati. Tetapi oleh kerana perwatakan dia macam itu, wah, kita kena panggil ustaz-ustaz ni nak bagi halau jin. Ustaz yang halau jin. Betul lah kita, ustaz ni kena ada lah, sebab ustaz ni doa dia mustajab, kami tak mustajab. Tapi penyaksian tadi yang disaksikan, dia nampak dengan mata kepala dia tak nampak dengan mata hati, sebab tak ada cahaya. Jadi bila berlakon benda tu, apa jadi? Orang nampak fizikal, tak nampak hati. Basirah kata Allah SWT yang dekat, Allah yang maha berkuasa, tak nampak tu. Orang awam tadi. Kalau orang yang ada basirah, dia nampak lah, dia rasa, tapi orang. Jadi yang kita bimbang, sesat tu kat situ. Sesat tu kat situ. Sebab tu akidah ni kena betulkan. Negara Malaysia ni kenapa rosak? Rosak daripada nombor 1 sampai nombor 1 juta. 32 juta. Ada rakyat Malaysia katalah 32 juta, dari nombor 1 sampai nombor 30 juta. Rakyat Malaysia ni. Kan? Majoritinya dalam keadaan yang sesat akidahnya. Kenapa? Bukan sesat akidah satu hal. Banyak masalah. Kenapa? Kerana akidahnya nombor 1 ya. Baik, menuntut ilmu tapi kita tidak merasai. Bagi orang-orang yang dibukakan pintu hati tadi, yang Allah bagi cahaya tadi, basirah tadi, maka barulah dia rasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat leher. Ini digambarkan oleh Allah SWT. Kan? Bukan kata Allah dekat dalam kita, lebih dekat daripada leher, macam mana lagi? Maksudnya Allah nak gambarkan perasaan tu kena rasa dekat dengan Allah. Masalahnya mata hati kita masih tertutup, itu masalahnya. Masalahnya mata hati kita masih tertutup. Ini yang menjadi masalah. Sebab tu bila timbul masalah ini, kita melihat bagaimana kita terpedaya dengan kita kata sistem ilmu ini, belajar tapi kita tidak mengenalkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini surah Al-Hadid. Allah SWT menyertai bersama kita. Kita rasa tak Allah bersama kita? Kalau kita rasa Allah bersama kita, kita tak buat maksiat depan dia. Kita tak buat dosa depan dia. Kalau kita rasa Allah bersama kita. Bayangkan, tiba-tiba Ustaz Nur Azman datang rumah tuan-tuan kan. Assalamualaikum. Oh Ustaz Nur Azman, teman. Oh brother Nur Azman. Oh ya, panggil saya brother Nur Azman. Oh brother come. Datang. Kita tengah tengok cerita lucah. Jadi Ustaz Nur Azman datang, kita tengah tengok cerita lucah. Kejap Ustaz, kejap. Lari tutup TV tu semua. Ustaz kelambukan lagi TV tu. Ya Ustaz masuk. Tengah buat apa tadi? Tak ada, saya tengah duduk tadi sambil berfikir, dia kata kan. Jadi okey, tak apa. Alhamdulillah. Kita dengan orang kita malu tak? Malu dengan orang yang baik-baik ni kan. Saya ni tak baik sangat, katakanlah kan, imam besar ke datang kan, imam Mekah datang kan, Syekh apa namanya, apa tu yang nombor 1, Syekh Sudaisi datang, rumah kita datang. Assalamualaikum ya akhi, dia kata. Waalaikumsalam ya ustaz, imam al-kubra. Kita peluk dia semua, kita pun cakap. Tapi sebelum tu kita tengok cerita blue film, lucah. Kita buat apa? Ya Syekh, kami sedang menonton, mari duduk sekali sama-sama tengok, dia kata. Ada ke? Tak ada lah. Sorry, Afwan, tunggu sekejap. Yang saya mau urus sikit, kita tutup cerita tu sebelum dia nampak. Malu tak? Malu. Kita buat dosa depan imam besar apa namanya? Mekah. Dah cakap macam Piramli pula. Kita rasa tak kalau Allah melihat kita? Kita rasa tak Allah bersama kita? Kita rasa tak? Tak rasa. Sebab tu kita boleh berada dalam kelemahan, boleh buat macam mana depan Allah. Lepas tu kita istighfar, astagfirullah. Sebab itulah kan kita lihat di sini Allah gambarkan wa huwa ma'akum, aku sentiasa bersama dengan kamu, ainama kuntum. Kemana pun kamu pergi, aku bersama kamu. Allah berfirman dalam Quran. Tapi orang yang tidak ada basirah tadi tak rasa. Jadi walaupun dia sembahyang, dia puasa, tapi hati dia jauh daripada Allah. Wallahu syahid wa ma taf'alun. Wallahu syahid wa ma taf'alun. Dan Allah menyaksikan apa yang kamu perbuat. Kita rasa tak Allah tengok kita? Tak
rasa. Kenapa tak rasa? Basirah. Ini masdudatul basirah. Basirah ada tapi tertutup. Sebab kita ada iman dah, alhamdulillah, ada Islam, ada iman dah, alhamdulillah, tapi tertutup. Ini kita kena nampak ini. Inilah yang kita nak buat, zikir ke, baca Quran ke, selawat ke, nak membuka mata hati kita ni, nak mendapat cahaya. Kan? Jadi apabila seseorang itu diberikan cahaya oleh Allah, kan, maka cahaya itu akan terbuka sedikit demi sedikit dalam mata hatinya. Allah bagi sedikit-sedikit. Allah nak uji kita, kan. Sebab demikian mata hati pun terbuka. Bila terbuka, maka dia mula merasai, dia diawasi oleh Allah. Allah Ar-Raqib, kan. Allah ni mengawasi dia. Dia merasakan kasih sayang Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia rasa kasih sayang Allah. Allah Ar-Razak, dia rasa Allah memberikan rezeki. Maka dia pun beradab depan Allah. Maka dia pun beradab, dia pun harmoni, tenang hati dia, tumakninah bersama Allah, sama ada zahir ataupun batin, tak kelang kabut. Dajjal datang, kan. Katakan kita duduk sama-sama dekat sana, Dajjal, tentera Dajjal datang kat mana? Dia dah hujung kampung dah, lebih kurang 5 km dah datang, tentera Dajjal datang. Macam nak buat dah? Kelang kabut, Dajjal, tentera datang. Kita dah duduk kat tempat yang nak sembunyi. Macam mana? Tiba-tiba gitu, kan. Kalau orang yang bersama Allah, kan, dia rasa Allah bersama dia, kan. Okey, sekarang ni kita buat apa yang kita dah rancang, sama-sama mari kita buat. Dengan bukanlah slow and steady, tak. Dengan tenang. Dia buat dengan tenang sebab dia rasa Allah bersama dia. Kan? Maka dia pun beradab. Maka natijah daripada dibukakan mata hati tadi, natijah tadi itu, maka lahirlah akhlak. Bermulalah akhlak yang hakiki, akhlak yang sebenar, yang lahir dalam kehidupan seorang manusia tadi. Barulah boleh berakhlak. Jadi akhlak ni bukan belajar akhlak tapi kita tak kenal Allah. Akhlak ni bukan kita cerita pasal buat baik, tinggal jahat sebagainya anak-anak kita, tapi kita tak kenalkan anak-anak kita dengan Allah. Kita tak usahakan supaya mata hati mereka dibuka. Jadi akhlak ni tak lahir daripada teori, dia lahir daripada hati. Barulah pada masa tu dia nak buat jahat, dia rasa malu kat Allah. Malunya aku, kan. Dia nak berada dalam keadaan kelemahan, dia malu pada Allah. Malu ni besar impak daripada akhlak kita. Maka dia pun beradab dengan adab yang zahir. Apa adab zahir? Contoh, ini nak tunjuk orang yang mula mata hati. Kita tengok kat kita, jangan tengok kat orang. Sikit lagi insya-Allah, pukul 12 kita berhenti. Adab zahir, apa contoh adab zahir? Maka dia akan segera menjunjung perintah Allah. Bersegera. Maknanya bila Allah perintah, dia segera buat. Jangan lambat-lambat, tangguh-tangguh, kan. Buat ni dah tak apalah, yang baik-baik dia segera buat. Yang dilarang dia segera menjauhkan. Ini adab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintah, dia segera buat. Ini adab. Itu tanda mata hati dah terbuka. Bila kita tengok diri kita ni, adakah kita bermalas-malas lagi, bertangguh-tangguh lagi? Benda yang susah, nak buat halaqah Quran, susah. Nak ziarah, kita ada bagi assignment dalam sisi. Saya ada bagi assignment dalam sisi. Antaranya assignment dia, insya-Allah, ialah kita mahu membina at-ta'aruf. Maka kita nak senaraikan aktiviti at-ta'aruf. Nak senaraikan aktiviti pun tak ada lagi. Contoh at-ta'aruf ni apa? Kenal mengenal, ziarah. Saya ingat lagi salah seorang daripada guru saya dulu, Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Dia kata apa? Dia kata salah satu tanda seseorang itu as-sabat ala tarkud dakwah. Dia seorang yang tetap, yang istiqamah di atas jalan dakwah itu, jalan dakwah Rasulullah SAW itu, ialah dia sentiasa menghidupkan ziarah dengan sahabat-sahabat dia, ziarah, jumpa. Saya pernah cakap dengan kawan-kawan saya di Malaysia ni, ini nasihat daripada Syekh Muta'al Al-Jabari rahimahullah. Salah satu as-sabat ala tarkud dakwah, dia kata ialah ziarah. Adalah lagi, itu salah satu ziarah. Jadi kita hari ni nak buat ziarah pun malah tangguh. Saya cakap saya. Jadi adab zahir orang yang dibuka pintu hatinya itu, dia bersegera. Bila Allah perintah benda ni kena buat, dia bersegera buat, tak tangguh. Itu adab dia. Apa lagi kita tak tangguh? Allah yang bagi ni.
Dan kemudian dia bersegera juga menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah larang dia buat, segera dia tinggalkan. Ini adab zahir. Ini contoh. Banyak lagi adab zahir. Ini contoh salah satu. Saya sebut satu je cukup. Kemudian adab batin pula. Adab hati. Amalan hati ni. Apa adab hati ni? Contohnya ikhlas. Kita buat sesuatu ikhlas kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah. Itu adab batin. Contoh ikhlas. Ini banyak lagi ikhlas contoh satu. Jadi kita buat tu, kita pastikan yang kita cari itu redha Allah. Kita mencari akhirat, kerana akhirat itulah yang merupakan keredaan Allah. Kita bukan mencari dunia. Dunia dapat, tak apa, Allah bagi sebagai ujian. Dunia ni ujian. Allah bagi duit, ujian. Allah bagi anak, ujian. Allah bagi suami, isteri, ujian. Allah bagi kita kasyaf. Oh, boleh ada firasat, kasyaf, hebat, takwa. Ujian juga sebab kat dunia. Ujian. Kan? Jadi Allah bagi, bukan saja Allah bagi ujian dalam bentuk dajjal sebagainya, itu ujian juga. Tapi Allah bagi nikmat pun ujian juga di dunia. Jadi dia mencari akhirat, dia tetap di dunia. Dunia ni ujian, tempat diuji. Maka dia cari akhirat, mencari redha Allah. Nak pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adab batin, adab hati nombor satu ikhlas. Jadi kita tengoklah apa yang kita buat ni. Saya bagi nasihat kepada mereka yang terlibat dengan politik lah, ni PRN ni. Tak lama lagi PRU pula. Maka kita nasihatkan supaya mengikhlaskan hati. Janganlah berpolitik untuk kepentingan diri kita. Jangan berpolitik untuk kepentingan diri kita. Jangan berpolitik untuk dapatkan kepentingan parti kita. Jangan. Bukan kerana parti. Habis kalau parti tu nak Islam macam mana Ustaz? Walaupun parti tu nak Islam, jangan kerana parti. Kerana apa kita buat kerana parti? Kalau parti tu menyeleweng, kita menyeleweng. Buat kerana Allah. Itu ikhlas. Buat kerana Allah. Waridhanu minallahi akbar. Redha Allah paling besar. Kalau kita buat kerana parti, kata kita buat kerana ketua, kita buat kerana ustaz. Ustaz suruh ni, kena buat. Kerana ustaz pun tak boleh. Buat kerana guru, tak boleh. Buat kerana Allah sahaja. Al-ikhlas bersih. Jadi kalau kita bertanya, kenapa bertanya ini? Parti saya. Kerana parti. Salah. Syirik itu. Walaupun parti Islam. Kenapa? Kerana kalau parti itu penyeleweng, kalau parti itu buat tak betul, maka kita akan buat kerana parti. Kita terpaksa buatlah sebab kita buat kerana parti, bukan kerana Allah. Buat kerana apa? Jamaah. Buat kerana apa? Ketua. Jadi kalau ketua itu tak betul, kita ikut dia lah sebab kita buat kerana dia. Tak, buat kerana Allah, baru ikhlas. Ni adab. Ini contoh ikhlas ni kita nak kena bersihkan. Jadi adab ikhlas ni contohnya bila kita dah mula dibuka oleh Allah basirah, melihat dengan mata hati, maka kita melihat ni tak betul ni. Sebab kita ikhlas, kita nampak tak betul. Kalau kita tak ikhlas, kita nampak okey, tak apa. Kenapa? Kita yakin dengan kepimpinan. Betul kita kena yakin dengan kepimpinan. Betul kita kena sekah dengan kepimpinan. Betul kita kena ada warak pada kepimpinan. Tapi warak dengan hati yang hidup. Warak dengan pemikiran yang hidup. Warak bersama syarak. Kalau dia buat tak betul, kita kata minta maaf. Ustaz, tak betul ni Ustaz. Allah cakap begini-begini, tapi Ustaz buat begini. Apa yang tak betul ni? Allah sebut di dalam Al-Quran, jangan ikut Yahudi Nasara. Kita dah ikut Yahudi Nasara. Ini siasat. Kamu tak faham, kamu ikut je lah. Kalau saya tak faham, Ustaz kena bagi faham. Supaya saya boleh buat berdasarkan iman. Sebab saya buat kerana iman, bukan saya buat kerana Ustaz. Ustaz kena tegang lah begini, A, B, C, D. Tapi saya tak boleh tegang lebih-lebih. Kenapa tak boleh tegang lebih-lebih? Itu strategi, nanti bocor. Okeylah, tak apalah. Tapi hari kita yakin. Ini yakin, betul. Lain tak cukup, tak kuat dia. Okey ke Ustaz tak dengar? Lain tak kuat ke? Dah ada orang kacau ke? Sabah sangkut, semua sangkut. Tak apa, insya-Allah nanti tengok rakaman. Jadi tugas pertama kita jadi banyak lagi lah banyak lagi. Jadi orang-orang yang ada dibukakan pintu hati kita pada hari ini, contohnya orang yang dibuka pintu hati kita, orang-orang yang dibukakan pintu hati itu yang ada syu'al basirah tadi, maka orang-orang ini kita kena jaga, cahaya itu kena jaga. Jadi bila kita dah diberikan oleh Allah
nikmat, boleh merasai Allah dekat, boleh merasai sayang Allah, boleh merasai kekuatan tadi, dah mula rasa baik dengan Allah, dekat dengan Allah tadi, maka kita kena jaga dia. Bila kita dah mula merasai bahawa kita diawasi oleh Allah, kan, dah mula merasai bahawa mata hati kita dah terbuka sedikit, maka lahirlah akhlak-akhlak tadi, maka kita kena jaga. Maka tugas kita yang pertama, ini saya nak simpulkan, dia nak pukul 12 ni. Tugas kita yang pertama, bila kita ingin mentarbiah diri kita, bila kita ingin berjalan menuju kepada Allah, tugas pertama kita ialah membuka mata hati kita. Kita nak buka mata hati kita dengan iman. Dengan iman, nak buka mata hati kita. Itu tugas pertama. Yang selama ini masdudah. Yang selama ini tertutup. Jadi dalam tarbiyah, dalam suluk, dalam tazkiyah nafs, dalam Islam, perkara yang pertama ialah membuka mata hati kita. Bagi mereka yang sangkut, mungkin ada sebab-sebab lain sebagainya, insya-Allah boleh tengok ulangan ni nanti sebab saya tak ada buat apa. Itu Allah izin sangkut, banyak Allah nak suruh sabar. Allah nak suruh sabar, insya-Allah. Maka kita kena membuka, cari jalan membuka pintu hati. Dan kalau kita lalai, kita berusaha supaya kita sedar dengan zikrullah. Dan bila kita sedar, berusaha, maka Allah akan tolong. Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Allah suka. Kalau kita dah boleh nampak, kan, contohnya kita dah ada rasa perasaan suka kebaikan, rasa mula-mula rasa Allah sayang kita, itu semua tu cahaya dah Allah bagi dah. Bila Allah bagi cahaya tu, maknanya Allah sayang kat kita. Teruskan. Nanti kita akan jadi al-mahdiyin, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti ada keinginan dan kesungguhan untuk membuka mata hati kita sedikit demi sedikit. Ini kita kena buka lah, insya-Allah. Baik, insya-Allah jika ada kesempatan pada hari Isnin, insya-Allah kita akan sambung Ainul Basirah Khassah Salikin. Kita akan sambung dengan yang keempat dan yang kelima, tentang mata hati. Yang jadi kita sebenarnya di peringkat yang ketiga ni, kan, Masdudatul Basirah kita ni. Insya-Allah kita dah peringkat ketiga ni, kita dah ada sedikit sebanyak. Sedikit sebanyak tu, maka kita kena apa? Kita kena teruskan. Tapi kuncinya ialah basirah itu. Sebab basirah itulah yang akan menjadi kekuatan kepada orang al-mahdiyin. Jadi di akhir zaman dia akan tidak tertipu, tidak mudah tertipu lah. Maknanya Allah akan tolong dia. Dia akan mudah melakukan agenda. Kita ada tiga agenda. Solusi. Tiga agenda ni dia ada uraian dia panjang, tapi tiga agenda ni orang yang ada basirah dia akan dapat melaksanakan, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita akan sambung yang keempat dan yang kelima, masuk ke keempat yang kelima pada hari Isnin, insya-Allah. Saya akan ada travelling, insya-Allah. Saya mintalah tuan-tuan, puan-puan tolong doalah. Saya hajat doa tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan perjalanan dan program yang akan dibuat pada hujung minggu ini bersama dengan sisi kita yang ada, insya-Allah diberikan Allah barakah, rahmat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maunah, pertolongannya dan karamah kemuliaannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagilah pada sahabat-sahabat kita yang bersama sisi. So siapa yang tahu saya di mana, terutama sisi negeri itu, kalau boleh bersamalah. Paling kurang hari Sabtu, 1 pagi sampai malam. Paling kurang. Kalau tak boleh sangatlah hari Jumaat tak boleh, malam hari Ahad tak boleh, paling kurang Sabtu pagi sampai malam bersama. Sebab ada benda yang saya nak sampaikan. InsyaAllah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita minta ampun ke Allah. Tak maaf lah hari ni cakap lawak-lawak Piramli lah, munafik, cerita ustaz munafik lah, sebagainya kan, minta maaf lah. Kadang-kadang benda tu keluar sebab kita tengok kadang-kadang masyarakat ditipu. Masyarakat kena tipu, biarlah, kita tak tahu, tapi jangan kita kena tipu. InsyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amatika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa asikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binu
نورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الله اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا أتمم علينا يا الله صبرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minta tolong sampaikan mesej-mesej yang saya bagi ini, kuliah-kuliah yang saya bagi ini, siapa yang tertinggal tolong ikut balik. Mudah-mudahan apa yang kita bagi ini sesuai dengan kehidupan kita. Allah berikan kita kekuatan lah, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.